سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 11. Baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan air susu binatang yang haram dimakan dagingnya, dan air susu binatang yang haram dimakan dagingnya. Ini sambungan perkara-perkara benda-benda yang dihukumkan najis. Perkara benda yang dihukumkan najis. Kemudian barulah didatangkan kaifiat cara menyucikan najis. Nak kenal najis dululah, najis tu apa dia. Lepas kenal najis, pergi kepada cara menyucikan najis. Yang terdahulunya najis ni nanoh tu najis. Nanoh najis. Kemudian dano pun najis. Air luka yang berubah baunya pun hukum najis. Air melepuh yang busuk, air butir dia nyakit butir, dalam tu ada dia punya air dalam tu, tu pun hukumnya najis. Dia nanah, asalnya daripada darah, dia panggil qayhun, dia panggil nanah. Kemudian dano ni dia panggil sadid. Dano ni air yang ni, air yang panggil tu, air tu tak pekat mana air tu, tapi dia bercampur dengan darah. Itu dipanggil dano sadid. Itu pun hukumnya adalah najis. Kemudian air luka yang berubah bau, air luka yang berubah bau, air dipanggil ma'u jurhin, air luka. Dia jadi ada air tu, kadang-kadang jernih dia warna air tu, kan dia ada kan luka tu kan, dia timbul air tu. Hak najisnya adalah yang berubah baunya. Yang berubah bau dihukumkan najis. Sama juga dengan air melepuh tu, air hak butir tu, kemudian dia pecah, berbau. Lepas tu dia kata air melepuh yang busuk, baru hukum najis. Air luka yang berubah baunya baru hukum najis. Kalau air luka tu tidak bau apa-apa, hukumnya adalah kotor, tidak dihukumkan najis. Kemudian yang dihukumkan najis laginya adalah terdahulunya wadi, mazi, itu hukum najis belaka tu. Wadi, mazi, hukum najis. Wadi ni air yang putih, keruh, pekat, yang mana terkadang keluar selepas daripada kita kencing. Kadang-kadang keluar ketika kita angkat sesuatu yang berat. Dia keluar air wadi, dia panggil air wadi. Kadang-kadang masa letih dia keluar air wadi, kerja penat,
keluar air wadi dia panggil. Air wadi ni air yang warna putih, keruh, pekat. Ini hukumnya najis. Hak mazi, air mazi ni air yang putih jernih. Itu keluar ketika bangkit syahwat. Itu air mazi. Dihukumkan najis. Kemudian yang dihukumkan najis laginya muntah dan air liur basi. Muntah dan air liur basi yang keluar daripada maidah. Muntah, air liur basi yang keluar daripada maidah. Adapun kalau kita makan sikit, tak ada masuk dalam perutnya, lepas tu panggil apa? Jeluak, keluar semula. Panggil apa? Dipanggil jeluak tau. Keluar semula. Tapi masuk dalam perut dah lagi. Sampai tekak je. Sampai ke tekak ni jadi keluar balik. Tu tidak dihukumkan najis. Itu dihukumkan kotor. Hak muntah yang hukum najis ni qai'u ma'idatin. Muntah yang keluar daripada ma'idah, walaupun tidak berubah sekalipun. Hak cerita mengelupasnya, contohnya budak muntah. Tapi kita tak panggil muntah, kita panggil jeluak. Jeluak susu tu lah. Yang mana budak isap susu tu sedawa dah dianya. Mana apa? Panggil masuk perut dah, panggil dah. Masuk perut, tak ada masuk perut. Kan? Tak ada masuk perut ni, tidur dah. Hak makan sana lah, tak ada jatuh perut, tidur dah dia kata. Kalau tak jatuh perut, jatuh mana? Duk tekak lagi. Dah lah orang tua kata lah, sudah makan tu dia tidur selalu. Orang tua marah. Dia kata tak ada jatuh perut, tak ada masuk perut. Dia kata tidur dah. Kalau tak masuk perut, tak jatuh perut, noneng tekak kita. Ke mana? Memang masuk perut dah. Macam budak isap susu tu lah. Sedawa dah budak tu ni. Sedawa dah. Lepas tu orang ambil dukung, dia salah tekan dada tu, keluar semula. Tapi susu tu bukan masuk tekak keluar balik, bukan. Dia sudah masuk dalam maidah, dalam perut besar, kemudian barulah dia keluar. Masuk dalam perut besar, kemudian barulah dia keluar. Walaupun tak berubah sekalipun, hukumnya adalah najis. Walaupun kita kata susu tu tak basi-basi pun laginya, tak ada bau pelik pun laginya, rupa macam hak masuk sakning je, tak ada beza-beza pun, tak ada berubah-berubah pun dia punya bau, dia punya warna sekalipun. Sekalipun ni hak susu yang keluar dari maidah tadi dihukumkan najis. Dihukumkan najis. Ni kita cerita mazhab Syafi'i kita lah ni. Ni kita cerita mazhab Syafi'i kita. Mana yang keluar dari maidah hukumnya adalah najis. Ni dalam mazhab Syafi'i kita, sama ada berubah ataupun tidak. Sama ada berubah ataupun tidak. Dia muntah yang keluar daripada perut besar dia panggil. Mari daripada dalam. Jadi hukumnya seperti tahi jugalah. Sebab tahi ni pun mari daripada dalam. Jadi muntah ni pun mari daripada dalam. Hukumnya najis juga, walaupun tidak berubah sekalipun. Walaupun tidak berubah sekalipun. Sebab dia sudah keluar daripada maidah. Melainkan mazhab Hambali Maliki, walaupun keluar dari maidah sekalipun, hukumnya tidak najis, melainkan kalau keluar tu dalam keadaan berubah, baru hukum najis. Walaupun keluar dari maidah sekalipun, tidak dihukumkan najis dalam mazhab Maliki Hambali. Dihukumkan najis ni apabila berubah. Jadi kalau muntah hak busuk tu, muntah hak berubah tu, tu baru hukum najis. Muntah hak busuk berubah dah. Kalau susu kok, susu bau ni bau basi dah, susu tu busuk dah, susu tu hak keluar daripada maidah. Hak masa ni masa dia
dia budak tu muntah tu, barulah dihukumkan najis. Tetapi kalau keluar dari maidah sekalipun tapi tak berubah, mazhab Maliki Hambali tidak dihukumkan najis. Kita nak kira keluar daripada maidah, daripada perut besar, dihukumkan najis walaupun tidak berubah sekalipun. Walaupun tidak berubah sekalipun. Ini mazhab Syafi'i kita lah. Kemudian walaupun yang keluar daripada maidah ni rupa air sekalipun. Walaupun rupa air sekalipun. Macam contohnya orang lemah. Bila orang tu lemah, dia terminum airnya banyak, perutnya pun jadi kembung. Dia lemah tu kan, dia terminum air tu jadi banyak, jadi perut dia jadi kembung. Jadi apabila kita tekan perut orang lemah ni, air akan keluar kok mulut dia. Jadi air tu masuk sampai ke mana dah tu? Air masuk sampai ke maidah, sebab tu perut dia kembung. Jadi apabila dia tekan, jadi mana air yang keluar melalui mulut orang lemah ni adalah air yang keluar dari maidah. Air ni comel-comel, tak ada berubah apa-apa pun, macam air sungai biasa je, tak ada berubah apa-apa pun. Hukumnya tetap najis sebab dia datang daripada maidah, datang daripada perut besar dia panggil. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian air liur basi. Dalam kitab ni air liur basi. Dalam buku-buku sekolah, buku-buku hot standard tu ditulis air liur basi ke tak tahulah. Air liur basi ke benda? Air liur basi tu benda kita cerita, kita panggil kampung air liur basi. Hot dalam buku dipanggil air liur basi gitu. Yang dipanggil apa tu? Air yang keluar pada masa tidur malam tu. Dan kalau kira bahasa buku sekarang lah, ni air liur basi ni kalau kita kata kot macam cakap kita je ni, air liur basi. Jadi makna bukan nasi je basi, bukan lauk nasi je basi, air liur pun basi juga. Jadi air liur basi sama dengan muntah. Hak najis adalah air liur basi yang keluar daripada maidah juga, yang keluar daripada maidah juga. Kalaulah air liur tu tidak diyakini keluar daripada maidah, tidak dihukumkan najis walaupun air yang keluar tu berwarna kuning sekalipun, walaupun busuk sekalipun. Sebab di antara tandaan air liur basi itu keluar dari maidah adalah busuk dan kuning. Itu di antara tandaan. Tetapi tidak semestinya air liur basi yang keluar, yang busuk, yang kuning tu keluar dari maidah. Selagi kita tidak yakin bahawa air liur basi walaupun busuk, walaupun kuning, tidak diyakini keluar daripada maidah, maka tidak dihukumkan najis. Hukumnya kotor jua, sunat basuh. Adapun setakat budak tidur nganga keluar air liur, otak mulut dia je. Tidur pula mulut terbuka, tidur pula meniarak, memanglah keluar. Tidur meniarak, mulut terbuka, tak keluar apa lagi. Itu air liur dalam mulut dia tu je. Itu hukumnya adalah kotor, sunat basuh. Dia hak keluar dari maidah ni, ini biasanya orang yang berpenyakit. Orang yang berpenyakit, orang ada penyakit, hak tu hak dia keluar air tu daripada perut besar dia. Ada orang faham pula, dia kata apabila tidur melentang, dia kata maidah tu akan terbuka, air tu keluar tu, dia kata tu kalau mulut mari situ tu. Dia biasanya hak ni orang yang ada penyakit.
Sebab tu kalau orang ada penyakit, memang dia akan keluar tidur malam, keluar air yang memang diyakini datang dari maidah, hukumnya najis. Tetapi kalau dia ada penyakit seumpama tu, dimaafkan pula. Memang penyakit dia dah, memang kalau dia tidur keluar air liur basi, busuk serta warna kuning yang diyakini datang dari maidah, tapi penyakit dia gitu dah, maka dimaafkan pula. Sunat je basuh. Kalau kena tubuh tak basuh, sah semayang. Kalau kena baju tak basuh, sah semayang. Gitu je lah, dimaafkan pula. Sebab kalaulah kena penyakit seumpama tu, walaupun kena di tubuh kita ahli basi, kena pada pakaian kita ahli basi tu, walaupun banyak sekalipun, dimaafkan. Najis tu najis lah, sebab keluar daripada maidah. Kena tubuh, kena pakaian, najis. Tetapi dimaafkan apabila kena penyakit ni. Dia memang tak boleh nak lari dah dianya. Tidur sekejap je memang keluar air liur basi daripada maidah, busuk dan kuning tadi. Oleh kerana penyakit dia gitu, maka dimaafkan. Air liur basi tu kena pakaian, kena tubuh, walaupun banyak sekalipun. Walaupun banyak sekalipun. Ini di antara perkara-perkara yang dihukumkan najis. Perkara-perkara yang dihukumkan najis. Dia banyak lagi lah. Kita buka kitab-kitab yang lebih besar, banyak lagi lah dicerita berkaitan dengan perkara-perkara yang dihukumkan najis. Dan air susu binatang. Binatang mana ni? Binatang yang haram dimakan dagingnya. Air susu binatang yang haram dimakan dagingnya, maka air susu tu hukumnya najis. Air susu binatang yang haram dimakan dagingnya, contohnya himar. Himar tu tidak boleh makan. Himar tidak boleh makan. Himar hak kapung tu lah. Adapun himar hak utang tu boleh makan. Jadi air susu dia hukumnya adalah najis. Air susu kucing. Kucing tu binatang yang haram dimakan dagingnya. Jadi kucing tu binatang yang haram dimakan dagingnya, maka air susunya dihukumkan najis. Air susu binatang yang haram dimakan dagingnya, air susu tu hukumnya najis. Susu rimau, orang dulu dia jumpa susu rimau lekat di daun kayu, dia ambil, dia buat obat lelah dah. Air susu harimau tu hukumnya najis. Sebab harimau binatang yang daging tak boleh makan. Kalulah tak ada obat lain, obat air susu harimau tu jadi, maka syarat membenarkan. Tapi apa ni, air susu harimau tu suci ataupun najis? Air susu daripada binatang yang haram dimakan dagingnya, air susu tu hukumnya adalah najis. Melainkan air susu manusia. Ada kitab, melainkan air susu manusia. Yelah, manusia pun boleh makan daging dia. Orang tu boleh makan tak dia? Tak boleh makan lah. Lepas tu air susu dia, lepas tu dalam kitab yang lebih besar dicerita, air susu binatang yang haram dimakan dagingnya, melainkan manusia. Melainkan manusia. Air susu manusia tidak hukum najis. Dia air susu ni dia tak sama dengan telur. Dia air susu dia tak sama dengan telur. Telur walaupun daripada binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan sekalipun, telur tu hukumnya adalah suci. Telur daripada binatang yang dagingnya tak boleh makan,
hukumnya adalah suci. Kemudian halal dimakan ataupun tidak, tengoklah pula telur tu ada racun ataupun tidak ada racun. Tapi apa hukum telur? Telur daripada binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan sekalipun, telur tu hukumnya adalah suci. Sehingga kan kalau telur yang keluar daripada bangkai pun hukumnya adalah suci. Ayam kereta langgar. Ayam tu tengah telur ayam tu. Jadi keluarlah telur daripada perut bangkai ayam. Jadi bangkai ayam tu najis, keluarlah telur. Telur mana ni? Telur yang keras, yang sekira-kira kalau kita ram dia, gerang apa panggil tau? Bahasa buku panggil benda? Bahasa buku ram juga. Bahasa buku. Mengeram. Mana? Ya, Terengganu kita panggil gerang lah, Terengganu kita panggil. Bahasa buku. Ya, betul. Teram. Lepas tu mengeram. Suka dia orang kan kalau salah. Maknanya telur hak keras ni sikit kalau kita rang mana jadi. Tu. Maka telur tu hukumnya suci walaupun keluar daripada bangkai ayam sekalipun. Tapi kalau telur tu hak tak ada kulit lagi tu kan. Kan kita sembelih ayam tu kan ada telur isi saja tu lembek tu. Tu kalau ayam tu sembelih suci lah. Boleh makan lah telur tu. Kalau ayam tu bangkai, najis tu. Hak tak keras lagi tu. Hak tak ada kulit lagi tu. Hak cuma dia ada isi panggil apa? Kan tak? Mana kalau ayam tu sembelih, maka hak tu suci boleh makan. Ini kita cerita bangkai ni. Ayam kereta langgar. Maka pecah perut dia. Keluarlah hak telur hak lembek-lembek tu. Tu najis. Adapun kalau telur tu keras, hukumnya suci dan halal dimakan. Jadi dia gini, dia sebab telur ni adalah asal bagi kejadian. Jadi telur ni asal bagi kejadian binatang yang suci. Maka telur pun suci jugalah. Adapun susu bukan asal kejadian binatang tu. Susu hanya untuk bela untuk membesarkan binatang. Jadi sekarang ni apa beza susu binatang yang daging tak boleh makan dengan telur binatang yang daging tak boleh makan? Hak jelas-jelas telur penyu lah. Hak jelas-jelas. Penyu daging dia tak boleh makan, tapi telur mahal laginya. Ada kawalan laginya. Tak boleh nak ambil mudah-mudah, takat dia orang. Telur penyu jelas tu kan. Penyu memang daging tak boleh dimakan. Tetapi apa beza susu binatang yang daging tak boleh makan dengan telur binatang yang daging tak boleh makan? Ni sama-sama daging tak boleh makan ni. Kalau susu binatang daging boleh makan, susu kambing kau tu tak cerita tu. Tu memang suci. Tapi susu daripada binatang yang daging tak boleh makan, tak adilah. Susu himar kampung, susu kucing, susu harimau. Sebab tu kucing kalau tengah anak kecil-kecil tu kena jaga sikit tu. Sebab dia menyusu rata-rata tu dengan anak dia tu. Susu tak akan titik atas latar tu. Kan dia nyusu anak dia tu kan. Jadi susu tu titik atas latar. Kena kira molek tu, najis. Sebab kucing binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Jadi apa beza kalau susu binatang yang daging tak boleh makan hukum najis,
Tapi kalau telur binatang yang dah tak boleh makan hukum suci. Dia telur ni asal kejadian binatang hak suci tu. Binatang tu memang tak boleh makan, tapi binatang tu suci sebab binatang najis dua je, anjing dan babi je binatang najis. Jadi binatang-binatang lain hukum suci belaka. Jadi telur ni asal kejadian binatang yang suci, maka telur pun hukum suci. Ada. Macam mani lah. Mani asal kejadian bagi binatang yang suci, maka mani tu pun hukum suci. Tapi kalau mani tu mani anjing, mani babi, depan tu dia ada cerita tu. Dah mani anjing, dah mani babi. Jadi anjing najis, babi najis, asal kejadian mani. Mani pun najis. Adapun mani selain daripada mani anjing dan babi, hukumnya suci sebab mani itu asal bagi kejadian binatang yang suci. Maka hak asal dia pun hukum suci juga. Mani. Dan juga bicara telur. Telur pun adalah asal kejadian bagi binatang yang suci, maka telur pun hukum suci. Adapun susu bukan asal kejadian binatang. Susu hanya untuk membesarkan binatang sahaja. Bukan susu asal kejadian binatang tu. Sebab itulah susu binatang yang haram dimakan dagingnya, susu hukumnya adalah najis. Telur asal kejadian hukumnya macam air mani asal kejadian. Kalau asal kejadian binatang yang suci, maka telur pun suci, air mani pun suci. Tapi kalaulah asal kejadian bagi binatang yang najis, anjing dan babi, asal kejadian dia mani, maka mani pun hukumnya najis. Ini cerita pekoh hukum zuhir belaka ni. Cerita pekoh hukum zuhir. Asal kejadian mani, asal kejadian telur. Jadi lahirnya, jadinya binatang tu bukan daripada air mani, bukan daripada telur. Allah mengadakan daripada tiada kepada ada tanpa menggunakan bahan. Ini akidah kita. Kalau Allah nak mengadakan sesuatu menggunakan bahan, contohnya mani ataupun telur, baru Allah boleh mengadakan, dipanggil tidak keesaan pada perbuatan. Ini dia panggil kan muttasil pada perbuatan ini mustahil. Tuhan yang buat, bukan makhluk yang buat, tapi Tuhan buat bertolongkan menggunakan makhluk Tuhan. Ini tidak keesaan. Tapi dia cerita saat ni tu asal kejadian itu hukum zahir. Hukum zahir gitulah. Jadi lahirnya binatang daripada air mani ataupun daripada telur. Tumbuhnya pokok, zahirnya datang daripada benih. Tapi hakikinya lahir binatang, tumbuh pokok, Allah yang jadikan, Allah yang buat daripada tak ada kepada ada, tanpa menggunakan bahan. Mana apa? Tanpa menggunakan makhluk, tanpa bertolong dengan makhluk. Itu keesaan Allah pada perbuatan. Cuma duk berlaku lama kening ni, daripada mani, daripada telur, daripada benih, jadi Tuhan susung asbab begitu. Tuhan susung asbabnya gitu. Ada. Kalulah air mani tidak bercampur mani lelaki dan perempuan, hak Tuhan susung asbabnya tak lahir. Asbab hak biasa itulah. Hak Tuhan jadikan Nabi Adam bukan menggunakan air mani, menjadikan Hawa bukan menggunakan air mani, menjadikan Nabi Isa AS bukan mari daripada percampuran air mani. Itulah pekerjaan Tuhan. Buat dia tak ada kepada ada. Tapi hak asbab, hak adatnya Tuhan susung gitu. Mana kalau kita nikah dok apa dok, lepas tu mana ni tambah anak ke? Enak. Lepas tu nikah dok, Tuhan buat anak bukan jasa air mani bercampur dalam air mani lelaki perempuan. Lepas tu mana nak tunggu? Nak tunggu lah. Mana? Kita semar benihnya tidak. Lepas tu
Ada bekas molek, pasu molek, bekas molek. Ada pagar molek. Lepas tu semar apa? Tak ada semar apa-apa. Lepas tu nak apa tu? Yalah suruh temu pokok. Dah semar pun tak. Tuan buat bukan daripada benih. Tuan buat daripada tak ada pada ada. Tunggu situ. Sebab apa? Tuhan yang atur asbab. Tuhan yang atur asbab. Tuhan atur asbab. Jadi daripada asbab mani ke, telur ke, asbab benih ke, Tuhan yang susung. Tuhan nak jadikan Tuhan nak tumbuh pokok situ, Tuhan pun susung asbab. Tuhan jadikan seseorang pergi bubuh benih situ. Gitu je lah. Dari seseorang pergi bubuh benih situ tu, itu pun mari dia perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan susung asbab gitu. Tapi kalau Tuhan buat jadinya, Tuhan buat daripada tak ada kepada ada, bukan menggunakan bahan, bukan menggunakan alat. Mana kita kata asal kejadian adalah daripada mani, daripada telur, itu hukum zahir. Ni faham tak? Maknanya bukan kata ilmu sains sahaja. Dia bercakap atas hukum zahir. Kita dalam pekoh pun cakap atas hukum zahir. Kan sains kan? Buat gitu jadi, buat gini jadi, buat gini jadi. Tak ada Tuhan-Tuhannya. Itu dicakap ilmu zahir. Pegangan tetap dah berlaku tu adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dah. Lepas tu dia cakap asbab je tu, itu ilmu zahir. Tapi hak berlaku, hak kajian sains tu, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekoh pun sama juga. Sebut sama dah kan. Hak pekoh, kita duk cakap pekoh, air menghilangkan najis. Boleh bekas air. Dah, hilang najis Allah buat. Benda-benda suci yang merubah warna air, tanah yang merubah warna air. Mana kira mana tu? Benda tu boleh merubah warna air, boleh bekas? Tak. Berubah warna air Allah yang buat. Bukan benda suci teh Milo ataupun tanah yang merubahkan air, bukan. Air musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari di negeri yang bersangatan panas, dalam bekas yang menerima tuku. Tengok, air dipanaskan dengan matahari. Matahari bekas ke? Ada tak dalam kitab pekoh cerita bab air musyammas? Air dipanaskan dengan matahari, dia pun buat kurungan. Matahari tak boleh bekas, Allah yang memanaskan. Itu lagi tu. Ada. Kata orang ngajar tu pula, ustaz mengajar tu pula, air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari di tempat yang bersangatan panas. Bukan kepanasan macam Malaysia ni, kepanasan macam Mekah tu pula. Dalam bekas mana? Dalam bekas yang menerima tuku. Dah kita. Bekas yang menerima tuku ni, kalau kita tukur dia tak pecah, kemek je. Tu bekas menerima tuku. Bekas yang tidak menerima tuku, tempayang tu. Tempayang panggil dah. Hak panggil tempayang apa hak daripada tanah tu. Hak tu menerima tak tuku? Tak menerima lah dianya, tak tahan dia. Kita tukur dia pun pecah. Tu panggil apa? Bekas yang tidak menerima tuku. Adapun bekas besi menerima tuku. Dengan bahawa apa? Kalau kita tukurkan dia, tak pecah, kemek saja. Payah juga nak faham tu. Bekas yang tak menerima tuku. Bekas mana pula tak menerima tuku? Tuku ni lah. Ni kita katok dia ni dengan tuku. Bekas yang menerima tuku mana apa? Mutukurlah dia warna apa, dia takkan pecah. Atau dia menerima, orang panggil. Dia kemek je. Bekas yang tidak menerima tukur, hak kata tempayang tu, tu kita tukur je dia, berkecap, pecah. Jadi air dipanaskan dengan kepanasan matahari di tempat negeri yang bersangatan panas, dalam bekas yang menerima tuku. Walah, terima ke tak terima tuku tu tak ada bekas belakangnya. Kemek ke, pecah ke, Allah yang buat. Bukan bekas tu menerima ke tidak menerima ke, kemek, pecah, Allah buat. Bukan bekas tu terima tak terima. Bukan tuku tu yang mengkemek, yang mempecahkan, Allah belaka buat.
Dari situ berapa tu asbab zahir? Air dipanaskan dengan kepanasan matahari. Adakah matahari bekas? Tak. Hak ustaz orang ngajar pula tu tak ada sebut pun Allah sepatut. Tak sebut. Betul apa? Salah ke? Tak lah, itu hak zahir. Sama macam ilmu sains lah. Tu hak zahir. Pegangan tu tak ada. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah cikgu tu dak royak pun Allah. Cikgu sains. Hak cikgu pekoh pun dak royak. Cikgu pekoh pun dak royak. Jalan. Ini panggil cerita zahir. Oi, macam mana tu kalau orang berpegang matahari yang memanaskan air? Sebab ustaz yang mengajar dak royak tu bukan matahari yang memanaskan Allah. Kita nak ngaji fiqh, ilmu yang pertama ngaji kena Tuhan dulu. Tak akan jadi gitu sebab kita ngaji tauhid, bukan tak ngaji tauhid. Bukan kata nak ngaji ilmu fiqh, apa ilmu sekalipun. Bukan kata nak ngaji apa ilmu lah. Sebut kata ilmu, yang pertama adalah ilmu tauhid. Tu mengesakan Allah pada perbuatan. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berpegang matahari tu secara tabi'i memanaskan, tu kafir ijma' ulama kalau berpegang. Kalau berpegang seumpama tu. Patut kita tulis tu zahir. Kita bercakap gitu juga, panah molek hari ni, jemur kering. Tu cakap asbab. Ni kata kalau orang dia belajar cakap asbab di hukum kafir ni memang dia belajar dengan guru yang jahil sangat lah. Tu guru dia tu jahil, mu yang buat dia tu guru. Dia tu orang jahil yang ditegurukan oleh murid yang memang jahil tu 31. Siapa yang tuk gurukan dia? Anak murid. Anak murid mana? Anak murid yang jahil yang mentuk gurukan tuk guru yang jahil. Dah cakap sikit panah. Mu ni matahari dah bekas mengkapi, mu dibubuh. Teranung kita ada nyakit ni. Lama teranung kita main nyakit ni. Ada tua-tua kita ni gini pahaman dia. Orang cakap sikit, mu tak ada Tuhan, mu ni kapi mu ni. Tak pernah jumpa? Tak pernah sayang orang gitu. Cakap sikit, mu tak ada Tuhan, mu cakap matahari. Panah molek jemur kering. Panah molek jemur kering. Berapa matahari yang mengkeringkan? Allah kan? Kadang-kadang kita pekoh pun musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari di negeri yang bersangatan panas. Tengok matahari yang panas. Lepas tu kapi kita pekoh. Tu kata orang raja kita majahir sangat lah. Sebab cakap sebab ni cakap tu sama-sama lah nya. Cakap sama-sama tu. Dalam kitab pekoh, pakaian yang menutupi warna aurah. Tu nak kitab pekoh. Pakaian tu boleh bekas ke? Kita ni tertutup aurah kita ni, yang keluar rumah tak malu dah kita ni. Kalau tidak, tak keluar rumah lah kita ni. Bukan pakaian tu yang menutupi aurah kita, Allah yang buat. Tak nampak. Ni aurah tu Allah yang buat. Bukan baju, bukan kain, bukan tudung yang buat. Makhluk tak bekas. Terlindung aurah kita tu Allah yang buat. Lepas tu kata kalau kata pegang kena ingat. Nak ingat macam mana? Nak ingat macam mana? Tidak ingat Allah, kita ingat pakaian kita lah. Pakaian kita. Kalau pakaian tu nipis, nampak. Kalau pakaian tu carik, nampak. Kalau carik nampak lah. Tapi kalau pakaian tu tebal molek, pakaian tu tak carik, terlindunglah aurah kita. Pakaian yang buat? Dah. Allah yang buat. Itu pegangan kita. Segala-galanya Allah yang buat. Tapi kita pekoh kata pakaian yang menutupi aurah. Tu panggil apa tu? Zahir belaka tu. Pakaian yang menutupi aurah. Sama macam ilmu sains. Sama aja. Sebab saya biasa jumpa tu, bila ngajar bab pegangan segala-gala perbuatan Allah. Dah warna ustaz saya ni ngajar sains ni. Dia kata dah apa? Sama juga orang ceramah motivasi. Orang ceramah motivasi takut dia nak motivasi kat orang.
Dah. Dia motivasi macam mana? Bergiang, awak akan berjaya. Kalau bergiang ni, awak akan gagal. Tahu sangat ke? Di masa hadapan orang berjaya atau gagal, tahu ke? Lepas tu dia cerita tu asbab. Cerita asbab. Tambahan pula, kalau motivasi tu kepada orang yang ni, kita kata kok, yang melakukan perkara tak baik lah. Macam contoh kita kata, dia motivasi kepada pelajar-pelajar yang bermasalah. Masalah dia malah lagi, perangai tak baik lagi, lawak ibu bapa lagi. Tu bermasalah tu. Memang dalam motivasi tak boleh sandar ke Tuhan langsung. Sebab itu benda buruk. Memang haram sandar ke Tuhan. Pegangan kita baik buruk memang Tuhan belaka. Memang tak boleh sandar ke Tuhan. Kamu yang malah, perangai kamu yang bergiam-giam, kamu yang lawan orang tua, macam gini, kalau tak berubah, kamu tak akan berjaya. Memanglah tak sandar kepada Allah Ta'ala. Sebab itu benda buruk. Tapi dia tu takut, dia kata. Dia tu penceramah motivasi. Takut apa? Cerita asbab. Dia lah benda akan datang. Benda akan datang bercerita asbab. Kalau buat begini, kalau berubah, maka akan meningkat kejayaan. Akan begini. Akan tu benda yang akan datang. Sebaliknya, kalau begini kamu akan gagal, gini. Itu pun benda yang akan datang. Tahunya kok mana? Kita cerita hak asbab. Tak salah tu. Ke mana? Kalau belajar sungguh, periksa jadi luluh. Luluh tak luluh periksa akan datang. Tahu ke tak luluh tak luluh? Tak periksa lagi ni. Kalau malah baca, balik rembah beg, main komputer, periksa kat lagi tak luluh. Anak berkata, mak Tuhan ke tahu benda akan datang? Yelah, luluh ke tak luluh lagi ke tak luluh, periksa pun belum. Jadi mak kata mak tak luluh. Mak ni macam Tuhan ni, tahu benda akan datang ni. Dia kata kita dah kata tak luluh tu hak asbab zahir gitu. Baca dok apa dok nak luluh kok mana. Tapi luluh tak luluh tu benda yang tak berlaku lagi. Jadi macam mana boleh cerita benda yang tak berlaku lagi? Tahu macam Tuhan? Tak. Dia cerita asbab. Cerita asbab. Macam pernah saya sebut tu lah, baru ni ada timbul berkahwin di bawah umur, musnah masa depan kanak-kanak. Berkahwin bawah umur, musnah masa depan kanak-kanak. Bawah umur ni perempuan 16, lelaki 18. Bawah tu lah, bawah 16, bawah 18. Musnah masa depan kanak-kanak. Jawab orang ni pula, mu Tuhan ke mu tahu masa depan musnah? Kata. Lepas tu ada pula tanya, dia tu belajar agama mana tu? Mana tak reti agama lah tu. Lepas tu ada pula kata, ni tak ngajar akidah ni. Orang hak tanya dia tak ngajar, orang hak kata tak ngajar akidah, orang tu tak ngajar akidah. Ni orang agama belaka, ustaz belaka ni. Ustaz, dia tak ngajar akidah sebelum jadi menteri. Tak ngajar akidah. Awak tu tak reti akidah. Jadi kata musnah masa depan kanak-kanak, mana tahu dianya? Itu pada tilikan dia hak asbab zahir berkahwin bawah umur. Tapi kalau asbab zahir berkahwin bawah umur tu, musnah masa depan, kita tak setuju pandangan dia, kita bahaslah mana fakta. Berkahwin bawah umur, musnah masa depan, mana fakta? Kita bahaslah tu. Bukan makna kita akan setuju dengan pandangan dia. Tapi orang hak ketika ni musnah masa depan. Masa depan orang dia tahu macam dia Tuhan. Tak ngaji akidah. Dah. Hak cakap sama-sama kita tu lah. Cerah masa depan, gelap masa depan. Ke mana? Itu cakap asbab. Tapi asbab yang dia cerita, asbab berkahwin umur tu menyebabkan musnah masa depan, kita tak setuju dia kata. Kita bahas. Apanya? Dia berkahwin umur pun ada perkara-perkara yang berlaku secara terpencil, dia perlu berkahwin bawah umur. Apa nak kata musnahnya? Hak musnah masa depan ni, dengan hak berlaku sekarang ni, macam-macam benda yang menyebabkan berlaku perhubungan yang diharamkan pada agama. Hak tu hak musnah masa depan ni.
Bukan berkahwin yang menyebabkan musnah masa depan. Makna perkara tu kalau kita tak setuju dia kata berkahwin tu musnah masa depan, kita bahas tu sudah lah. Tapi bukan bahas akidah. Oh, dia kata tak ngaji akidah, dia kata. Kena hok cakap tu tak ngaji akidah. Kalau berkahwin bawa umur musnah masa depan, orang tua zaman itu musnah masa depan belaka. Mana? Orang tua zaman itu. Nikah bawa umur 16 belaka tu kan orang tu zaman itulah. Bawah 16 belaka Lepas tu musnah masa depan. Musnah masa depan orang ni anak cucu molek-molek ada. Dia kata tu zaman dulu. Bahas lah tu, tak ada masalah. Bahas lah. Boleh bahas tu. Faktanya macam mana dibahas. Tapi bahas apa tu? Bahas asbab. Mungkin dulu zamannya lain, sekarang zamannya lain. Kita bahas ku asbab. Tapi hak akan datang, apa yang berlaku kesemuanya adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Asbab tak bekas, tu pegangan kita. Kan timbul itu kan kecoh berkahwin bawah umur di Kelantan. Apabila dicek di ni dia punya ni statistik permohonan berkahwin bawah umur. Dia berkahwin bawah umur ni mana boleh buat permohonan. Boleh buat permohonan, mahkamah benarkan boleh kahwin juga. Mana boleh juga, tapi kena dapat kebenaran daripada mahkamah. Maka keluar statistiknya yang memohon berkahwin bawah umur ni hak ramanya bukan orang Islam. Kena gitu Yelah kadang-kadang orang pendalaman Sabah, Sarawak, orang asli, dia macam-macam tu. Adalah dia punya kerana ni dia punya sebab-sebab bagi mereka dengan kehidupan cara mereka. Lepas tu kita tak nak kata. Samalah juga apabila berlaku terlanjur, contohnya sekarang ni kalau rendah berzina dah main jangan main lah ni. Sekarang ni kalau rendah berzina dah reti macam-macam dah lah ni. Tanyalah cikgu sekolah tanya cikgu disiplin ke apa semua. Jadi kalau berzina kita kahwinkan mereka. Kita tengoklah macam mana. Kalau kahwinkan takut jadi khobrak sebab pasangan lelaki dia tu hak jenis perangai buruk, perangai tak baik. Kalau kahwinkan jadi tak baiklah anak dia tu, maka pisahkanlah. Lepas tu dah hamil mengandung dah tu keluarga dia lah pula ambil peranan. Benda yang berlaku dah. Hak bersalah kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kahwin lelaki tu pun nampak bagus, tengok pada maslahat lah macam mana. Tak nak kata hak ni, tak nak kata. Tapi kalau semata-mata mengandung kahwinkan dengan lelaki tu macam mana? Lelaki tu main dadah. Lepas tu gelap masa depan gitu. Penuh ganah mana? Lepas tu kena atau pusat pemulihan lah. Yang kita nak kena fikirnya, kenapa jadi gitu? Apa sebab? Sekarang ni macam-macam perkara yang membangkitkan syahwat. Kemudian pendidikan agama pula tak kemah di sekolah-sekolah. Kena tekan waktu. Kena mikir waktu kerajaan. Macam mana nak kemahkan ilmu agama dalam sekolah. Lepas tu macam mana nak supaya tak berlaku benda-benda yang mendorong pada perzinaan. Kena jagalah. Jangan pula kita buat sekolah ni campur aduk lelaki puang tu main macam sejenis lelaki puang. Lepas tu jadi macam-macam lah. Itu kerajaan yang nak kena fikir. Kenapa jadi gitu? Kemudian berkahwin tak berkahwin tu tengoklah maslahatnya macam mana. Tapi kalau dia kata berkahwin bawah umur musnah masa depan, tak betul fakta dia tu. Tak semuanya gitu. Tak semuanya gitu Tapi kalau kahwin ni hak cukup umur pun, kalau pasangan dia dadah, cerah masa depan. Tak cerah juga. Gitu jelah. Makna hak dikata musnah masa depan tu bahaslah kalau tak setuju. Tapi jangan kaitkan omong Tuhan ke. Mana apa? Tahu benda masa depan. Baru cakap sebab dah reti dia ni. Tapi ada pula tanya, dia belajar mana? Mana orang tu tak belajar agama. Dah dia belajar agama ke awak tanya? Hak berat lagi dia tak ngaji akidah. Orang cakap tu tak ngaji akidah. Kan kita duduk, kalau kita mesyuarat, contoh kalau kita mesyuarat,
Kan orang ni cadang begini-begini, kalau buat begini barulah berjaya. Orang ni kata, dok, cadangan saya begini, kalau buat begini baru berjaya. Berjaya tak berjaya masa akan datang belaka ni. Hak dia mesyuarat tu dia tahu ke masa akan datang. Dia cerita tu asbab. Ke mana? Orang ni cadang gini, cerah masa depan. Orang ni cadang gini, mana berjaya masa depan. Orang ni cadang gini. Lepas tu bos dia kata, ni Tuhan belaka ke? Kan? Kalau bos dia kata gitu. Lepas tu dia kata, bos, tak usah mesyuarat. Lepas tu kan? Buat ikut dam. Dah. Kalau mesyuarat, buat gini cerah masa depan, akan berjaya, akan meningkat. Ni semua akan belaka ni, benda akan datang. Tahu mana berjaya, meningkat, tahu mana? Kita cakap asbab. Tak ada salah apa-apa. Sampai masa akan datang, berjaya sungguh. Semuanya adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang cakap asbab, dia tanya orang ngaji akidah. Ngaji pekoh lah, tapi akidah kena kemah molek. Akidah kena kemah molek. Pegangan kita tetap dah keesaan Allah pada perbuatan. Allah mengadakan daripada tiada pada ada, tanpa menggunakan bahan, tanpa menggunakan alat. Telur, mani, asal kejadian, itu zahir. Susu menyuburkan kanak-kanak, itu zahir. Susu tu lah, susu ibu, susu lembu, dia kata tu. Mana yang lebih baik, susu ibu, susu lembu? Susu ibu lah berkhasiat begini. Susu ibu bekas ke? Susu lembu bekas ke? Atau macam tu, zahir lah kita. Pegangan kitanya, subuh ke tak subuh, segar ke tak segar anak tu, Allah yang buat, bukan susu yang buat. Kita nak cerita bab ni telur dengan susu je. Pergi ke tauhid. Tu kata dia orang, ustaz ni baca pekoh ke tauhid, dia kata. Baca tasawuf ke tauhid. Kena tepat. Kena dengan benda sesuai kita cerita lah. Itu cuma asbab belaka, asbab zahir dia gitu. Jadi telur daripada binatang yang daging tak boleh makan, susu binatang yang daging tak boleh makan. Sebab apa telur hukum tak najis? Sebab telur tu asal bagi kejadian binatang hak suci tu. Adapun susu bukan asal kejadian binatang. Susu hanya menyuburkan binatang juga. Maka susu daripada binatang yang daging tak boleh makan, hukumnya adalah najis. Telur daripada binatang yang daging tak boleh makan, bahkan telur yang keluar daripada bangkai sekalipun, hukumnya suci. Lepas tu telur boleh makan tak boleh makan, tu cerita yang kedua pula. Kalau tak ada racun, boleh makan lah. Macam telur ni macam telur penyu. Tapi kalau telur biawak ada telur, ular ada telur. Suci ke tak? Suci, telur suci belaka. Maksudnya awak bulak mata, dah boleh makan kan? Sebut dah melupa kan? Suci cerita lain, boleh makan tak boleh makan cerita lain. Jangan salah faham pula. Ustaz tu mengajar telur bewok boleh makan, telur ular boleh makan, tambah selagi telur cicak boleh makan. Allah. Cuma cerita suci. Makna kalau lah kita pakai yang lama tak pakai, kita pun ambil pakai, kita pun semayang, sudah semayang, tengok dalam ni, dalam poket kita ada telur cicak. Sah semayang. Sebab telur tu suci. Telur daripada binatang yang ada tak boleh makan pun hukumnya suci. Jangan telur tu telur tembelang. Dipanggil al-baidul mazir, dipanggil al-baidul mazir, al-baidul maziru. Al-baidul mazir ni telur tembelang. Itu najis. Telur tembelang najis. Kalau telur tu molek ada telur cicak. Molek ada. Telur tembelang ni dia kulit pun sudah jadi berubah warna tau. Putih jadi warna gelap gitulah. Tu najis. Telur tembelang tu najis. Adapun kalau telur tu tak bukan telur tembelang, telur tu hukumnya adalah suci. Suci. Boleh makan tak boleh makan, tengok
Kalau ada racun, tak boleh makan lah. Sebab lain pula, boleh makan ke tak boleh makan. Ada mani anjing dan babi. Mani anjing najis, mani babi najis. Mani selain daripada anjing dan babi, termasuk mani manusia, hukumnya adalah suci. Dan sesuatu yang dikeluar oleh binatang di maidahnya dan di kukunya, kuku binatang akan sesuatu. Dan segala asap yang jadi daripada najis yang terbakar, dan segala air bisa binatang. Ni benda najis belaka ni, air bisa binatang. Air bisa dia tu hukum najis tu. Air bisa kalau di tembok kita tu kan, kalau kena mata, dak buka mata dia, apa dia pedih lah. Air bisa binatang, hukumnya adalah najis. Jadi ada lagi lah perkara-perkara yang dihukumkan najis. Wallahu a'lam. Hukum menggunakan minyak gamak tak basuh ketika solat, apa hukum dia? Minyak gamak ni daripada ke apa? Dia suci ke tak? Gamak suci? Dia gamak suci tak jawab dia, tak basuh. Dan kalau gamak tu suci, tak basuh ketika solat, apa masalahnya? Kalau suci. Kalau gamak tu suci lah. Tu Wallahualam, kita tak kenal tu. Tak kenal, tak boleh kata kan. Itu Wallahualam lah. Tanya orang-orang buat dia tu lah, daripada apa. Kalau benda-benda suci, suci lah. Kalau benda tu suci, kita lomor minyak gamak, benda suci, tak ada masalah. Macam kita dah pakai minyak-minyak mustika apa semua tu lah, benda suci belaka kan. Kita lomor di tubuh kita, tak basuh lah ni. Nak basuh ni dia pun kering dah, ada apa-apa pun. Tapi mana benda tak najis, tak ada timbul isu lah. Ni kita 20 sifat hati. 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji, muka surat 1. Surat 1 baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Artinya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kamu daripada sifat-sifat kepujian dan sifat-sifat kecelaan. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menyucikan hatinya, dan kecewalah orang-orang yang mengotor akan dia, akan hatinya. Ini sambungan yang terdahulu. Wajib atas orang yang berakal, yang sampai umur, yang kita panggil mukallaf, wajib menyuci dan membersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang tercela. Dan wajib atas orang yang berakal dan sampai umur menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji, yang menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat.
wajib kita membersihkan hati bersifat mazmumah dan menghiasi hati bersifat hati dengan sifat-sifat mahmudah. Kita sahur gitulah tau. Mazmumah, mahmudah. Itu bahasa Arab mazmumah sifat yang dicela pada syarak. Mahmudah sifat yang dipuji pada syarak. Tapi kitanya mazmumah, mahmudah. Ini kewajipan atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Kemudian kita nak membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah ni, kena kenallah sekurang-kurang 10 sifat mazmumah, sebagaimanalah kita 20 sifat 20 sifat hati yang keji 10, yang terpuji 10. Kena tahu. Dan kita ni akan detailkanlah manakah sifat yang mazmumah yang wajib kita bersihkan hati kita, dan manakah sifat mahmudah yang wajib kita hiasikan ke atas hati kita. Cerita mudah je kadang-kadang. Bersihkan hati dengan sifat mazmumah, hiasi hati dengan sifat mahmudah. Tapi sifat mazmumahnya apa dia? Beritahunya tidak. Bersifatlah dengan sifat yang baik. Sifat baiknya apa dia? Beritahunya tidak. Belajarnya tidak. Lepas tu cakap saja je lah. Cakap saja je. Nak membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela, nak menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang mana dalam Al-Quran bukan hanya haram judi, berzina, minarok je. Dalam Quran cerita bak riak, bak ujub, bak takabur, bak hasad. Wala tahasadu. Jangan kamu dengki mendengki. Quran juga larang. Wala tahasadu. Mana larangan Quran bukan hanya larangan hak zahir saja. Perintah Quran bukan perintah semayang je. Wa aqimis salah, diri oleh kamu akan semayang. Falyasumhu, berpuasa kamu. Itu perintah Quran, perintah zahir. Quran yang sama. Perintah washkuru, bersyukur oleh kamu. Wasbiru, bersabar oleh kamu. Fatawakkalu, maka bertawakullah oleh kamu. Perintah Quran juga. Tubu ilallah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubah oleh kamu. Quran juga tu. Tapi kadang-kadang kitanya duduk kira hak zahir je. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, berjudi, minarok, berzina tak kena-kena pun. Hak zahir. Tapi hak Quran yang sama larang hak larangan hak dalam hak hati kita tak cara. Hak Quran suruh bersifat dengan sifat baik, kita tak cara belajar pun tak apa dia. Gitu. Patutlah kita Minhajul Abidin mana pelik. Sebab apa? Sebab perintah-perintah sifat-sifat mahmudah tu perintah dalam Quran yang sama dengan perintah sembahyang puasa, datang daripada Tuhan yang sama yang memerintahkan sembahyang dan puasa. Tapi kenapa? Kenapa kita tidak peduli hak perintah hati ni, hak batin, hak wajib ni? Hak masalah kata, tidakkah kamu bimbang bahawa kamu melakukan perintah-perintah sunat dalam keadaan kamu meninggalkan perintah-perintah wajib? Nak kata Minhajul Abidin. Mana apa ni? Perintah sunat kita buat, perintah wajib tidak ada. Mana perintah sunat? Perintah sunat dia banyak bangun malam, semayang sunat, puasa berhari-hari. Walah dia bangun malam, dia tinggal tidur. Tidur benda haru, bukan benda salah. Dia puasa sunat, tinggal makan yang harus. Dia tinggal benda yang harus, nak buat perintah sunat. Tapi di masa yang sama, perkara yang diharamkan dia bersifat. Di masa yang sama, perintah wajib bersifat dengan sifat baik tak ada. Ni sekarang ibadat sunat rajin, sembahyang sunat, puasa sunat.
Tapi perintah wajib taubah, perintah wajib ikhlas, perintah wajib syukur. Apa dia taubah? Apa dia ikhlas? Taubah budak kena gapo, ikhlas budak kena gapo. Lepas tu nak beramal macam mana? Tinggal tidur, hak hukumnya harus kerana nak mendirikan malam. Tinggal makan, yang harus hukumnya kerana nak puasa sunat di siang hari. Tapi riak, ujub, takabur tidak tinggalkan. Ni kata Imam Ghazali kitab Minhajul Abidin. Ini bukan ibadah seumpama ni. Ini bukan ibadah. Bukan bekalan akhirat seumpama ni. Dah ada tak seumpama ni? Oh, rajin bangun malam, tidur kurang. Berpuasa rajin, makan kurang. Tapi kewajipan tak boleh heran. Ngaji akidah budak duli cerita bab akidah pula mata-mata. Payah, berat. Kita jangan memberatkan sangat agama ni. Berat akidah ni. Berat akidah. Payah dia kata. Payah bagi dia sebab dia tu berat sangat. Jahil dah lalu. Zulmah dengan akidah terpesong. Jadi nak cerita bab keesaan pada perbuatan. Payah. Berat sangat ni. Agama tak boleh berat sangat. Tak nak pikul orang. Tak nak pikul lah orang seumpama kamu. Berat tak ngaji akidah. Berat laginya tak ngaji akidah wa amal sunat dengan zikir-zikir sunat, hak wajibnya tak hera, pegangan tak hera. Tiba-tiba dia berasa dia ada maqam, dia ada ahwali, dia ada kedudukan hati dengan Allah Ta'ala. Hak ni lagi berat. Hak ni orang seumpama ni cerita bab asas-asas akidah, cerita bab fardhu-ain fiqh, cerita bab fardhu-ain tasawuf, memang inti sangat. Kepanasan. Kepanasan. Saya kata macam-macam tekan fardhu-ain ni. Orang kata macam-macam. Mari tengok. Baca Pekoh cerita bab air. Cerita bab air lah Pekoh. Air mutlaq, air musta'mal, air mutaghayyir, apa semua. Mengaji apa pasal ni? Mai duk bab air. Bila nak sampai Tuhan kita? Dia sampai ke Tuhan dah dia. Sampai ke Tuhan dah. Kuliah bukan kuliah maghrib. Kuliah maghrib ni orang tetap dah ada situ sebab dia berjemaah. Kuliah duha. Pecung gi itu je boleh kata pula. Dia gi, tak ada orang panggil pun. Kalau kata kuliah maghrib, saya mari nak main jemaah maghrib isyak. Bukan nak dengar orang ngajar pun. Dah mau ngajar, kita duduk situ. Tu memang kita memang nak mari berjemaah. Bukan percung nak ngaji. Tapi duha ni percung mari. Dia boleh kata pula kat belakang, kata depan orang. Orang pasal mana gini? Mai dia cerita bab air. Bila nak sampai ke Tuhan mai pasal ni? Balik dia masuk air. Bukan saya kata. Orang sini kata balik dia masuk air. Mari dengar cerita bab air. Air mutlaq, air musta'mal. Dia kita pekok. Dia macam gitulah. Macam Hidayatul Sibiyan kita ni. Cerita bab air mutlaq, air musta'mal. Mai duk air. Nak sampai Tuhan bila? Sebab apa? Hidup beramal. Hidup beramal tu dia berasa macam dia sampai Tuhan tu. Kena akidah pun tak mengaji, pegangan pun tak betul. Bila cerita bab pegangan, payah. Jadi tak mampu kita ni nak fikir. Payah bagi dia. Sebab dia tak ada asas. Yelah orang ni kadang-kadang Ustaz dulu saya beramal berzikir. Pada kiraan saya ni nak jadi dekat-dekat dah nak jadi wali. Perasaan dia ni cerita dia ni. Dekat-dekat nak jadi wali dia tu. Dia beramal bertahun dia beramal gitu. Cerdik-cerdik belaka ni kalau ni sebab ilmu dunia cerdik belaka lah ni. Lepas belajar akidah tak erti ke apa satu. Belajar bab pekoh pun semayang tak apa nak lulus nama kening. Cerita bab taubah ilmu tasawuf pula tak erti-erti ke apa pun taubah. Hak masa sebelum duduk berzikir mengatik tu semayang pun tak cukup, tak qada pun. Lepas tu dosa pula tak qada semayang. Amal sunat tak terima, amal sunat tu jatuh hukum haram pula dalam pekohnya. Lepas tu macam mana nama kena saya rasa macam saya dengan Tuhan ni rapat dah. Itu panggil tipu dari syaitan.
Dia nak mikir nak kapak dengan Tuhan, kapak dengan Tuhan. Biar agak duduk atas garis agama dulu. Nak rapak-rapak ni orang tertentu dah lah. Kita ni tak dimurkai pun alhamdulillah dah. Kita duduk atas garis. Macam gini lah. Orang yang rapat dengan raja tu orang-orang tertentu je. Kita ni tidak dimurkai, boleh duduk dalam negeri tu pun tak apa dah. Kan dia cokeh tanah tak laut kan. Gitu. Mana kita ni tak kenal raja pun tak apa. Tapi mana kita ni tak langgar perintah dia. Tak dimurkai oleh dia, boleh duduk dalam negeri tu. Tak apa dah, tak kenal pun tak apa. Orang tertentu je. Sampai masa boleh kenal tu alhamdulillah. Gitu je lah. Jadi kita ni nak cerita nak hampir dengan Tuhan. Kita ilmu tak ada, akidah pun tak heran, tak gapo, jauh dengan Tuhan. Dia amal sunat, zikir walaupun puluh-puluh ribu tu amal sunat, boleh berjaya agama dengan amal sunat. Hak amal wajib banyak mana dia hampakan. Ni siapa ke Tuhan seumpama ni? Tapi dia siapa ke Tuhan? Hak ni marah tanya ni. Belajar. Tak ada nak bertarekah, berzikir, syarat dia kena belajar dulu. Tak ada pandai-pandai. Memanglah kena belajar fardu ain dulu. Tak ada syarat gitu Hak dia tak ada syarat tu. Tapi bila baca kitab minhaj tekan belajar. Oh, kitab bukan minhaj saja hak ada. Quran dia kan Quran. Oh, jadi minhaj ni tak sama Quran. Walaupun minhaj dia baca juga. Tu pelik Bila bercanggah dengan nafsu dia, hak minhaj pun dia kata, hak Quran ada ayat saya belajar dulu. Uluk dah. Ni manusia. Lepas tu kalau kira orang duduk kata macam-macam tu pegang-pegang. Tapi tak apalah, atas dunia je tu. Sementara je. Cuma nak suruh cerita, belajar molek. Kemah akidah molek. Bergelepar. Belajar buat semayang molek tiang agama. Payah apa semayang? Orang boleh semayang tu pandai tu. Orang ngajar kata gitu. Bila boleh semayang, maka pandai. Mesti dengar tak orang kata gitu. Kalau tak pandai, takkan boleh semayang. Boleh semayang, tunggak-tunggik lama kening tu pandai lah tu. Ada dengar cakap gitu. Jangan ngajar cakap gitu. Bila dia cakap gitu, memang dia tak ada ilmu semayang. Dia tak ada. Dia tak ada ilmu fardu ain semayang. Kalau dia ada ilmu fardu ain semayang, dia akan cakap gitu. Bukan semua orang semayang tu pandai. Dia hanya pandai semayang di 5 waktu. Semayang ada rakaat-rakaat dia. Tu dia pandai lah. Lepas tu rukun ada 13. Kasar-kasar dia pandai. Tapi rukun-rukun lain, syarat bagi tiap-tiap rukun apa semua, syarat berjemaah apa semua, tak ada. Pandai gitu. Dok lah tu panggil. Kalau dengar orang cakap gitu, kalau dia semayang mesti pandai. Kalau tak pandai tak kalau dia semayang, dia jahil ilmu fardu ain semayang. Kalau dia ada ilmu fardu ain semayang, dia akan cakap gitu. Pergi pula pada bab tasawuf, tekan pula bab taubah. Taubah pula daripada hak tinggal semayang, tinggal puasa, kena qada pula. Gelepar kena qada. Tu orang bunuh orang 100 orang, tak sempat tak benda ni, hak mati dalam perjalanan, qada pun tak sempat dia kata. Tu orang mati dalam perjalanan nak bertaubah. Dah kamu ni beramal lama dah tapi dah berzikir. Sesemai qada tambah. Hukumnya mana? Hukum pekohnya haram buat kerja gitu. Haram tak haram dia siapa ke Tuhan? Tuhan mana dia siapa tu? Taubah wajib ijma' ulama. Qada semayang hak tinggal dengan sengaja tu, tu sepakat ittifaq empat imam mazhab. Imam Ghazali pun tetap dah wajib qada. Sama dalam kitab mana-mana pun. Tapi dia tak pernah qada pun. Ini cerita ni nak menghiasi hati dengan sifat terpuji. Sifat terpuji yang pertama, taubah. Ni. Nak taubah ni. Jadi nak bersih hati dari sifat tercela, kena ada ilmu. Nak kenal sifat apa yang tercela. Nak hiasi hati pula dengan sifat terpuji, kena tahulah apa sifat yang terpuji pada syarak. Maknanya ilmu hak mula-mula sekali. Tak mau jadi macam tadi lah.
Semayang sunat, puasa sunat, tapi kewajipan ikhlas tak ada. Contohnya, tinggal tidur malam yang harus, tinggal makan sehari yang harus, tapi hak haram tak tinggal. Hak haram riak wujud takabur itulah. Tapi kalau hak dosa tu akidah, tu tak nilai sikit abuk tu. Kalau akidah pun cokar cemaking, akidah pun tak tahu mana hala, tu tak ada dalam kiraan hak tu. Ni akidah comel. Semayang dia comel. Dia bangun semayang malam, memang semayang dia cukup dengan hukum hakam. Dia puasa pun dengan ilmu. Tapi semayang tu sunat, puasa tu sunat, dan semayang tu ikhlas ke tak? Ada nak tahu tak sifat ikhlas tu apa dia? Tu hak wajib. Kadang-kadang dengan riak, dengan ujub, dengan takabur. Bukan kata ibadah sunat tu tak ada pahala, bahkan haram dosa pula kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena ngaji mulut lah, terutama sekali bab taubah. Dia ni bab taubah mudah jadi ni orang ni. Bangun malam menangis, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun malam menangis. Dia aja gitu je. Kena semai sunat taubah, kita kena mandi taubah. Lepas tu nak taubah daripada apa? Rukun taubahnya apa? Jadi main sunat taubah tu hak mustahaknya. Mandi taubah hak mustahaknya. Lepas tu bangun malam menangis hak tu mustahaknya. Itu semua sunat. Taubahnya mana? Kena ngaji molek lah. Apa dia rukun taubah? Ada tak rukun taubah semai sunat taubah? Ada tak rukun taubah menangis? Ada. Tapi ghalibnya orang menyesal, isaf, dia akan keluar mata. Tu ghalib. Tapi bukan syarat. Kalau orang jenis orang jenis hak payah keluar mata, tak keluar mata juga. Tapi hati dia sesal ke tak? Sesal sangat-sangat dulu tak semayang. Isah sungguh-sungguh kerana dulu tak semayang. Adakah semesti dia keluar air mata? Biasanya akan keluar air mata. Tapi bukan rukun taubah menyesal sampai menitik air mata. Tak ada. Tapi mana apa? Orang hati keras lah tu, tak menitik air mata. Tapi kalau tak menitik air mata, tak panggil taubah. Jangan kata gitu. Hak menitik air mata tu, menitik air mata, berjeruk air mata menitik. Tapi akidahnya tak betul. Mayabannya tanpa ilmu. Tu air mata buaya tu. Air mata buaya. Apa gitu? Ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah. Tu keluar air mata berjeruk. Ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah. Tiba-tiba akidahnya akidah sesat, akidah Mu'tazilah. Dan minta ampun apa? Atau dosa paling besarnya dosa akidah. Itulah. Nak taubat, ilmu permulaannya. Biar kenal apa derhaka, apa ta'ah, kemudian tahu apa rukun, apa syarat taubah. Jangan duk tekan sunat-sunat tu. Kemudian kemah, apa tu? Perbanyakkan istighfar. Istighfar tu pun sunat, itu bukan rukun taubah. Perbanyakkan. Jangan salah faham ni. Tapi kalau astagfirullahalazim 100 kali pun, 1000 kali pun, kalau tidak mencukupkan rukun taubah, kalau tinggal semayang, qadaknya tidak, takkan terima. Qadak tak wajib ittifaq 4 mazhab. Astagfirullahalazim itu doa zikir, doa taubah, hak disunatkan pada kita perbanyak. Sunat tu kita buat lah. Tapi kalau rukun taubah kita tak buat, tu bukan tu. Tu bukan. Jangan salah faham ni. Jangan kata ustaz kata tak istighfar. Jangan salah faham. Istighfar tetap dah lepas semayang. Istighfar dia kata lain pun istighfar sokmo disunatkan kepada kita. Tapi itu bukan rukun taubah. Ada orang nak taubah, dia suruh bangun malam. Nak taubah, dia suruh istighfar ratus-ratus kali. Kau tu dia beramal lah bertahun-tahun gitu. Bangun malam, ya Allah, minta ampun ya Allah. Lepas tu istighfar ratus-ratus sama-sama. Dah raja dia gitu. Bertahun-tahun amal dia gitu. Kemudian barulah dia belajar. Oh dah, akidah pun salah. Bangun malam guana, minta ampun ke Tuhan guana, istighfar guana, duduk kekal dalam dosa. Pergi pada ngaji bab fiqh pun banyak salah. Pergi ngaji bab tasawuf pun hati riak, wujud takabur, haram, dosa besar. Lepas tu nama kini tertipu lah orang panggil gitu. Itu bukan jalan dia.
Bukan jalan dia. Kalau orang minta nasihat kita, Mokcik, Mak Haji, saya ni nak berubah dah, nak bertaubat dah Mokcik. Mokcik ni orang lama dia jadi surat. Nasihat Mokcik saya guana, nak suruh baca gapa, nak suruh amal gapa. Kita pun membaca istighfar lah, selawat lah, ratus-ratus ribu. Salah nasihat tu. Nasihatnya kita gapa? Belajar. Belajar fardu ain. Saya nak taubat ni Mokcik, bukan nak belajar. Belajar tu salah satu daripada rukun taubah. Belajar tu salah satu dari syarat utama untuk bertaubat. Tanpa belajar tidak akan tahu, tak akan timbul taubah. Taubah yang sebenar. Syarat utama nak bertaubah adalah belajar. Man la yutilbal ain falaisa bitaib. Orang tidak belajar ilmu agama tak panggil taubah. Mana dia nak bertaubah? Belajar. Patut macam mana sembahyang saya dulu, saya tinggal kena qada. Belajar dulu. Qada sembahyang guana. Mayabang pucuk cemaki betul tak betul. Dan saya nak qada macam mana? Nanti dulu, belajar dulu. Dia pun belajar akidah, di masa sama dia belajar bab sembahyang. Dia belajar bab sembahyang, ada cerita bab macam mana qada sembahyang. Lepas tu dia belajar ilmu tasawuf pula. Ada sifat mahmudah taubah. Dalam tu ceritalah kalau tengok sembahyang rukun taubahnya macam mana. Dia sela-sela kan. Tapi yang penting sudah dia belajar. Bukan kata awak nak taubat. Qada sembahyang tu qada sembahyang. Dia akidah betul-betul qada sembahyang kan. Mayabang betul-betul nak qada macam mana? Kerana suruh dia belajar dulu. Qada tak qada sembahyang puasa ni dia dijumpa dalam belajar. Tapi ayat molek belajar fardu ain. Belajar fardu ain tauhid, belajar fardu ain fiqh, belajar fardu ain tasawuf. Tu hak nasihat mustahab kita tekan. Lepas tu nak qada macam mana? Awak akan jumpa dalam ilmu awak belajar tu. Lepas tu bolehlah dia beramal dengan qada sembahyang apa semua. Itu nasihat bagi orang nak bertaubat. Nasihat pertama, belajar. Bila dia belajar, Allah kat salahnya akidah ni. Dia pun tinggal akidah salah, dia pun berpegang akidah yang sebenar, menyesal di hati dia kerana berpegang akidah salah. Itu dia rukun taubah. Dan dia belajar tu sebab di antara dosa besar kita mengekali jahil fardu ain. Kita kena taubat tu dulu. Mana taubatnya? Menyesal kita tak belajar fardu ain sama kening. Sekarang ni kita belajar fardu ain dah. Azam di hati pula kita takkan tinggal dah belajar fardu ain selagi tak selesai. Itu rukun taubah dia panggil. Dalam kita belajar tu lah kita jumpa akidah salah macam mana, akidah sebenar macam mana. Kita perbaiki ya. Kita bertaubat, kita berbetul. Kau akidah tu pula. Pasal ni taubah kerana kita terdahulu tak belajar ilmu fardu ain tu, taubah lain. Sebab mengekali jahil fardu ain tu dosa besar. Malaikat akan catat dosa besar setiap saat selagi kita tidak memulai belajar fardu ain. Kita belajar je, malaikat tak catat dosa dah. Tapi belajar fardu ain. Bila sebut kata belajar fardu ain, fardu ain saja. Ilmu Tuhan luas kan? Ini orang baru nak belajar ni. Kalau kamu tu orang ilmu tinggi dah, tak apalah. Anak murid dia orang ilmu tinggi belaka dah, tak apalah ajar ilmu fardu kifayah. Kita cerita ni bagi orang yang baru nak belajar. Memang nak tekan fardu ain. Fardu kifayah tak ada ruang masa tu. Melainkan kalau hidup pondok ngaji belah-belah hotel sehari semalam, atau boleh ngaji belakalah fardu ain, fardu kifayah. Kalau buang ngaji kapung sekali sehari, 2 kali sehari, ilmunya ada 3, tauhid lagi, fiqh lagi, tasawuf lagi, nak fardu kifayah kau mana lagi? Sebab itulah orang patutnya caralah kepada orang tekan fardu ain. Dia kena nilai hak dia. Kelas dia mana? Anak murid dia mana? Fardu ain lepas ke dah? Duk ajar ilmu-ilmu hak fardu kifayah tu. Cara apa orang ajar fardu ainnya? Dia duk sibuk fardu ain saja ajar. Biar ke dia lah ajar fardu ain saja. Dah ustaz mengajar tu reti fardu ain saja. Dah awak ustaz hak aling sangat, anak murid awak pun aling sangat, ajarlah ilmu fardu kifayah. Jadi nyakit. Sebab ajar fardu ain nyakit sungguhlah ni. Nyakit. Terus sebab kita tak main hok jenis-jenis hok alam maya tu tak main lah, tak ada gitu. Kalau ada gitu pada duk balah gitu ya barangkali tak ngajar gitunya. Berapa lama ustaz duk balah di rumah dalam internet gogang. Kelah kanser bata semula. Tak selesai duk balah. Ada orang balah dalam ni, dalam mana panggil apa? WhatsApp dalam apa ni? Siapa ke tengah malam dia balah. Kuku balah. Ni balah. Kata dak cerdik.
Saya pun ada juga orang tahu apa-apa tapi saya tak pernah layan. Orang provokasi macam tu tak pernah layan pun. Pakai delete situ je. Kadang-kadang dia delete pun dia akan lama habis dah sebab dia masuk masalah lama habis ya. Kita je. Orang cuba nak cerita ni buat makam-makam. Tak pernah layan. Ini ada ustaz seorang tu dia dilawang. Dia kata pukul 2, pukul 3 tak tidur-tidur je. Dia kata korang lah pala atak-atak pukul 2 ke 3 kata dah esok nak ngajar pula. Sungguh tak esok ni kepala dia tu. Ya, tidur pukul 2 ke 3 dah tidur. Dia esok nak kena ngajar. Hak lawan dia tu esok tidur je. Ada benda dia. Main layam begitu berat ah. Jadi masalah. Jadi nak nasihat agama tadi belajar mula-mula. Akhirnya belajar hak berkaitan sifat hati. Manakah sifat mazmumah, manakah sifat mahmudah. Kalau kita kok zahir je taat, kok hatinya tidak taat, itu panggil apa tu? Orang nifak, orang yang menyembunyikan ini kederhakaan hati. Dia hanya menzahirkan aku semayang, aku puasa, tapi riak, wujud takabur dalam. Sebab apa? Orang tak tahu orang panggil orang nifak. Adapun Allah Ta'ala-nya, Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu daripada sifat-sifat kepujian dan sifat-sifat kecelaan. Jadi macam mana kita nak hadap dengan Tuhan? Kalau kita hadap dengan orang mudah. Kita hadap dengan orang, kita cakap mani-mani je. Kat kita tipu kita lah dia. Tapi kita ngadap dengan Tuhan ni. Semayang kita sembah Tuhan. Ngaji Quran kita baca kalamullah, ngaji Quran, selebih-lebih zikir. Jadi macam mana kita nak semayang tapi hati kita riak, wujud takabur. Tuhan tahu dalam hati kita. Kita baca Al-Quran kalamullah tapi hati kita derhaka. Macam mana kita nak hadapi seumpama tu? Dengan orang kita boleh berpura-pura. Dan lagi firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan hatinya dan kecewalah orang yang mengotor akan dia. Atas dunia ni orang kata kita baik semacam. Orang kata kita baiklah mayabang tau, tinggal mana kok zuhirnya juru kitanya. Tapi kok hati, kalau kita mengotori hati kitanya, kita akan kecewa di hari akhirat. Atas dunia ni boleh belakalah. Atas dunia ni kepada lidah je, cakap pandai, cakap sedap, okey. Gitu je atas dunia ni. Tapi di mahsyar lidah akan ditutup. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalulah kita dalam keadaan kita hanya comel kok zahir, kok hatinya kita tak cara, kita akan kecewa. Dan Allah berfirman lagi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat ni biasa kadang-kadang hari Jumaat orang baca dalam khutbah yang kedua ayat ni. Biasa ayat ni. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tidak berguna harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Kepada hati tu. Mana qalbin salim? Qalbin salim yang pertamanya akidah tu. Sini qalbin salim ni cerita bab sifat-sifat yang tercela lah. Sejahtera dan sifat tercela, tapi qalbin salim yang pertama adalah hati orang yang beriman. Itu hati yang sejahtera. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.